tunjukkan bagaimana nak membentang pola, kemudian menggunting fabrik dan juga memindahkan tanda pola kepada fabrik. Okey. Jadi sebelum kita mula membentang fabrik, kita kena kenali dulu fabrik kita. Yang pertama kita kena kenali era fabrik kita. Okey. Bagaimana kita nak tahu era fabrik? Kita boleh tengok, okey. Ataupun kalau tak nampak, kita tengok bahagian tepi fabrik ni. Setiap fabrik dia ada bahagian tepi. Jadi tepi fabrik ni menunjukkan eranya. Okey, cikgu tanda di sini. Ni tepi fabrik. Okey, maksudnya era dia panjang macam ni. Ni maksudnya. Okey, eranya panjang beginilah, melintang gini mengikut tepi fabrik ni. Okey. Yang kedua, kita kenali dari segi bahagian sebelah dalam dan sebelah luar fabrik. Okey. Bagaimana kita nak tahu sebelah luar ataupun sebelah dalam fabrik? Kita tengok pada tepi fabrik tu dia ada macam bintik-bintik ni. Macam bintik-bintik, lubang-lubang tu. Okey, lubang yang kasar, yang timbul ni, ini adalah sebelah dalam fabrik. Lubang yang tenggelam, ini adalah sebelah luar fabrik. Okey. Jadi cikgu tulis sini senang. Yang tenggelam ialah sebelah luar, SL. Okey. Bahagian yang timbul adalah sebelah dalam. Sebelah dalam. Okay, ini untuk fabrik yang tidak bercorak. Jadi susah kita nak bezakan antara sebelah dalam dan sebelah luar. Bagi fabrik yang bercorak, mudah sajalah. Yang coraknya terang, ini adalah sebelah luar fabrik. Bagi corak yang tidak terang, okey, yang pudar, ini adalah sebelah dalam fabrik. Kita akan membentang pola hadapan rompi dulu ya. Jadi hadapan rompi ni fabriknya bercorak. Okey, jadi kita tengok pada tanda pola. Mula-mula tengok pada tanda pola dulu. Okey, era lurus. Okey, seterusnya kita bila era lurus berada begini, jadi kita pastikan fabrik kita pun era lurusnya sama seperti tanda pola ini. Okey, jadi ini kita nak dua keping. Okey, dua keping. Jadi kita lipatlah fabrik kita ni supaya dia jadi dua keping. Ini kepingan pertama, ini kepingan kedua. Okey. Jadi kita letakkan fabrik kita di tengah-tengah ni. Okey, ataupun jauh sikitlah daripada lipatan fabrik ni. Sebab dia dua keping ya. Kemudian kita sematkan jarum peniti supaya pola kita ni tidak bergerak apabila kita nak mengguntingnya. Okay, ini pola hadapan rompi. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada belakang rompi ya. Bahagian belakang rompi kita akan gunakan fabrik yang tidak bercorak. Di mana untuk fabrik yang tidak bercorak ni kita guna untuk belakang rompi dan juga lapik rompi. Okey. Itu sebabnya fabriknya lebih besar berbanding dengan fabrik pola hadapan. Okey. Jadi kita lipatkannya. Okey, lipatkannya. Okey, kemudian kita tengok tanda pola pada pola kita. Sama juga, mula-mula era lurus, kita pastikan fabrik ini berada pada era lurus.
Okey, dan yang kedua, tanda pola yang kedua ialah lipatan fabrik. Tiga bulatan ni maksudnya lipatan fabrik. Apa maksud lipatan fabrik? Ialah kita letak pola kita pada fabrik yang berlipat gini. Jangan letak pada fabrik yang terbuka begini. Okey, ini terbuka. Salah. Okey. Ini lipatan yang kita lipat. Fabrik yang kita lipat itu maksudnya lipatan fabrik, tanda pola ni. Jadi kita letak ni tanda pola lipatan fabrik ni pada lipatan fabrik begini. Rapat terus. Rapat terus pada lipatan fabrik. Kemudian kita semat peniti. Okay, begitu juga dengan lapik hadapan. Okay, lapik hadapan ni dia tiada tanda lipatan fabrik, jadi kita boleh letak di tengah-tengah ni. Sebab dia dua fabrik, dua kepingan fabrik, jadi kita letak di tengah-tengah ni boleh ya. Dan yang ini untuk lapik belakang pula, kita baca lagi tanda polanya. Di mana ada lipatan fabrik di sini, jadi kita tak boleh letak tengah-tengah gini. Kalau tengah-tengah begini, nanti dia terbelah dua. Okey? Jadi kita kena letak di tepi lipatan fabrik juga. Ni, tepi lipatan fabrik ya. Fabrik yang berlipat ni. Sebab dia akan jadi satu keping. Dia bukan jadi dua keping macam ni. Macam yang hadapan, lapik hadapan ni. Okey? Jadi kita semat dengan peniti. Okey, jadi beginilah cara kita membentang fabrik. Jadi perlu kita ingat apabila kita membentang fabrik, membentang pola, maafkan cikgu. Okey, kita kena bentangkan pola yang besar dahulu. Okey, contohnya pola belakang, pola hadapan, okey, pola lapik. Barulah kita membentang pola yang kecil. Okey, itu dia punya peraturan ataupun kaedah membentang pola pada fabrik. Kita dah bentangkan pola. Okey, sekarang ni cikgu akan tunjukkan cara kita nak menggunting fabrik pula. Okey, bagaimana kita nak menggunting fabrik, iaitu kita gunting pada garisan gunting ni. Garisan gunting ni maksudnya garisan yang tidak putus-putus. Okey, jangan gunting pada garisan yang putus-putus ni. Sebab garisan putus-putus ni adalah garis pemadan. Okey, ini garisan pemadan maksudnya garisan tempat kita jahit. Okey, kita akan jahit nanti di atas garisan pemadan ni. Okey, jadi kita gunting pada garisan gunting, garisan yang tidak putus-putus ni, yang di luar ya. Jadi kita mulakan bila kita nak menggunting, okey, kita perlu tekan fabrik kita, okey, dan juga jangan angkat fabrik. Kita gunakan gunting yang tajam, okey. Kemudian kita gunting secara panjang. Jangan gunting pendek-pendek macam ni. Jangan gunting macam tu. Nanti dia bergerigi, okey. Kita gunting panjang gini. Okey, ingat ya. Tangan kita tekan fabrik. Kita tekan pola ni ya. Kemudian kita guna guntingan yang panjang.
Okay, seterusnya kita gunting yang hadapan pula. Okay, jadi siaplah. Kita dah menggunting pola belakang lapik hadapan dan juga pola hadapan rompi. Seterusnya kita akan memindahkan tanda pola pada fabrik. Jadi bila kita nak jahit nanti, kita akan jahit pada fabrik. Bila fabrik ni tak ada tanda pola, maknanya tak ada garisan pemadan, maka sukarlah untuk kita nak tahu di mana tempat kita nak jahit. Itu sebabnya kita perlu pindahkan tanda pola ni, okey, kepada fabrik. Sebab bila kita menjahit, kita tak jahit sekali dengan pola, okey, kita jahit fabrik saja. Jadi kita boleh pindahkan tanda pola menggunakan cikgu akan tunjukkan dua kaedah ya. Yang pertama iaitu kita gunakan kertas karbon dan juga roda surih. Okey. Kertas karbon dan roda surih ni, sebelum kita nak tanda pola ni, nak pindahkan tanda pola ni, kita akan pindahkan dua tempat, iaitu di sebelah sini atas dan juga di sebelah belakang. Jadi kita lipat dulu. Okay, supaya kita tak buat kerja dua kali, kita lipat dulu kertas karbon ni, lipat dua macam ni. Okay. Jadi kita masukkan satu di bawah, okay, satu di bawah fabrik ni. Okay, satu lagi di belakang pola. Okay, di belakang pola. Maknanya bila kita tanda tu, bila kita surihkan dia, kertas karbon tu akan terlekat pada kedua-dua bahagian. Bahagian atas dan bahagian belakang fabrik kita. Okay, jadi kita pun surih ikut tanda pola ni. Okay, kita gerakkan pula pada bahagian lengan pula. Gerakkan begitu je, tak payah keluarkan kertas karbon tu. Okey, yang kedua, cikgu tunjuk habis lah. Okey, yang kedua, kita boleh pindahkan tanda pola dengan menggunakan kapur tukang jahit. Iaitu kita, tapi ini kena buat dua kali lah. Kita letak pembaris pada garis pemadan ni. Okey, kita lipat ni, kemudian kita lukis. Kita lukis lah. Macam tu. Okey, macam tu. Untuk belakang pula sama juga, kita letak pembaris pada garis pemadan ni. Kemudian kita garis. Jadi tanda pola tu dipindah gini. Okey, ini contoh guna kertas karbon dan juga roda surih. Okey, ini menggunakan kapur tukang jahit dan juga pembaris. Kalau kita tak ada kertas karbon dan juga roda surih, kita boleh buat kaedah yang cikgu tunjukkan tadi. Ya. Letak pembaris pada garis pemadan ni, lepas tu kita garis. Okay. Yang kedua,
belakang pula sama juga, kita garis, kita lipatkan ni, kita garis. Okey. Ni kerja 2 kali lah maksudnya. Kalau kertas karbon tadi sekali saja dia dah terlihat di kedua-dua bahagian. Okey. Ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Terus dia. Okey. Seterusnya kita buatlah untuk semua ya. Untuk fabric lapik hadapan, lapik belakang dan sebagainya. Okey, ini cikgu tak tunjukkan. Awak boleh terus sambung. Cikgu akan tunjukkan untuk bahagian belakang rompi. Di mana bahagian belakang rompi ni kita ada lisu pemadan. Jadi macam mana nak pindahkan lisu pemadan ni? Sama juga macam cikgu tunjukkan tadi, iaitu awak letaklah. Mula-mula tandakan dulu ujung lisu pemadan ni. Okay. Kemudian awak ikut ni. Ikut garisan ni. Ikut garisan lisu pemadan ni. Okay. Jadi akan terlihat di belakang ni. Okey. Akan terlihat tanda tu di belakang. Tekanlah sikit. Ataupun dan yang seterusnya, ini kena buat 2 kali. Sebab kecil, nak masukkan tu payah. Kalau pola kita besar, kita boleh letaklah, kita boleh masukkan macam yang cikgu tunjuk tadi. Okey, tapi sebab pola ni kecil, jadi kita kena buat 2 kali lah. Yang ni kita tekap macam biasa. Masukkan kat bawah ni, tekap macam biasa. Okey, seterusnya jika awak tak ada ni kertas karbon, okey, awak boleh pindahkan tanda pola ni. Mula-mula awak buat lubang dulu. Okey, lipatkan hujung lisu pemadan ni. Kemudian awak gunting V. V kecil je lah. Jangan V besar sangat. Dan hujung ni pun, cikgu tunjuk ni. Okey. Cikgu dah buat lubang tu. Nampak lubang. Okey. Ujung ni. Lepas tu yang sini lipat gini. Buat lubang sini. Okey. Supaya kalau tak ada kertas karbon ni, awak boleh tanda pada lubang ni. Pada lubang ni awak tanda lah. Awak ni buat gitu. Tanda pada lubang ni. Tanda pada lubang ni. Lepas tu bila tanda tu ada pada fabrik, awak akan lukis semula, sambungkan balik. Cikgu tak nak buka ni sebab cikgu belum tanda lagi yang lain ni kan. Okey, jadi awak sambunglah. Sambung pada fabrik ya. Cikgu tunjuk dekat pola, jangan awak tanda pula kat pola. Sambungkan titik-titik tadi tu pada fabrik. Untuk awak dapatkan lisu pemadan. Kemudian bila guna tanda tadi, titik tadi, kita nak pindahkan pula di belakang pula. Di belakang ni. Jadi kita cucuk pada tu, pada yang kita tanda tu, kita tanda macam ni. Kena buat manual gitulah. Nak tanda gitu. Okey. Kemudian cucuk pula pada yang ini pula. Tanda manual lagi lah. Tanda sini. Ini untuk kalau tak ada kertas karbon. Kalau ada kertas karbon senang je. Terus je kita surihkan dengan kertas karbon. Okey. Jadi buat semua titik-titik ni. Titik yang awak tanda tadi tu. Okey, tanda gitu. Lepas tu dah cukup 4 titik. Macam biasalah awak sambung. Sambung titik ni.
Okay, jadi bagi yang tak ada kertas karbon, kerja dia payah sikit lah. Kena banyak kerja sikit. Tapi tak apa. Jadi hasilnya betul ya. Awak kena sambung gitu. Mesti buat lubang ya. Macam cikgu kata tadi tu, lubang tu. Macam mana nak buat lubang, cikgu ulang semula. Lipatkan dia ujung tu. Lepas tu buat V. V kecil je gitu. Snip gitu. Jadi dia akan ada lubang. Okey, 4 saja. 1, 2, 3, 4. Okey, di sini cikgu tunjukkan fabrik yang telah ditanggalkan polanya ya. Okey, kita mula dengan fabrik bahagian hadapan. Okey. Iaitu 2 keping. Kemudian fabrik bahagian belakang rompi, sekeping sahaja. Seterusnya ialah lapik hadapan rompi iaitu 2 keping. Dan juga lapik belakang rompi sekeping. Okey. Jadi cikgu tunjukkan tanda pola yang telah dipindahkan menggunakan kertas karbon dan juga kaedah menggunakan kapur tukang jahit ya. Jadi perhatikan tanda pola yang telah dipindahkan pada fabrik ya. Yang bintik-bintik tu ialah menggunakan kertas karbon dan roda surih. Dan yang lurus saja tu, itu menggunakan kaedah menggunakan kapur tukang jahit.